Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu program yang dinamakan Iskandar In Person Sunday Webinar. Kali ini saya akan menceritakan atau berkongsi tentang apa yang saya kongsikan di Politeknik Port Dickson, dan ini adalah untuk pelajar-pelajar Politeknik Port Dickson dan juga Politeknik Merlimau, terutama pada yang mengambil diploma pemasaran dalam penyediaan mereka untuk menyediakan pelan pemasaran yang akan dibentangkan pada tahun akhir mereka. Uh, ini lebih kurang macam ulang kaji lah daripada apa yang dibentangkan pada 18 hari bulan. Jadi saya pada live ni dia lebih kepada saya nak merekodkan ulang kaji. Dan saya tak expect ramai orang datang melihat pada waktu ini, mungkin ramai yang tidur. Tapi saya akan sharekan juga video ini di LinkedIn dan juga di YouTube. Okay, YouTube saya akan buat adjustment sikit lah untuk versi YouTube lah. Jadi apa yang anda lihat tadi adalah iklan, dan iklan itu adalah sempena sedara weekend yang akan berlangsung pada November tahun ini. Dan sebelum berlakunya November event itu akan dianjurkan juga Battle of the Band. Jadi kalau untuk maklumat berkenaan Battle of the Band sedara weekend, nanti saya akan letakkan maklumat sedara weekend itu di ruangan komen, dan juga pada sedara boleh pergi ke laman page FB sedara weekend 2022. Okey, terus kita mulakan kita boleh terus mulakan kita punya slideshow hari ini. Okey, kita akan mulakan slideshow kita hari ini yang bertajuk Creating Winning Marketplace Pricing Strategy. Saya akan bentangkan dalam bahasa Malaysia kerana ini adalah untuk pelajar politeknik. Lagi sekali saya mention ini adalah untuk pelajar politeknik terutama di Port Dickson dan juga Merlimau. Dan saya tahu pada page saya ada ramai pelajar politeknik, ada ramai pensyarah politeknik, dan ini adalah recap baliklah kepada apa yang dibentangkan pada 18 hari bulan itu. Kita buat ulang kaji lah, kan? Webinar yang tersebut yang pada 18 Mei hari itu dia berlaku selama 2 jam. Jadi saya cuba kompreskan webinar hari ini dalam 1 jam. Tapi kalau saya tak sempat untuk membentangkan semua, saya akan extendkan pada hari yang lain. Okey, sebab kandungannya agak banyak lah. Jadi saya cuma nak membentangkan, saya cuma untuk berkongsikan secara orang kata nak kasi orang faham lah kan dalam bahasa Malaysia, terutama pada pelajar politeknik dan juga pada pelajar-pelajar saya student saya di Bandar Baru, di Bandar Baru Kedah, okey, yang telah datang ke kelas selama 60 orang untuk kelas digital business, dan juga pelajar saya yang datang ke UTM baru-baru ni untuk kelas social media. Tapi ini saya akan lebih kepada berfokus kepada macam mana kita nak create winning marketplace pricing strategy. Okay. Kita define dulu dia punya tajuk di sini. Marketplace di sini adalah marketplace di social media ataupun di internet seperti Shopee, Lazada, Amazon, things like that lah. Tapi dalam pembentangan kali ini saya akan lebih menumpukan kepada Shopee. Alright, nanti saya akan beritahu sebab apa. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, ini adalah table of content pembentangan di mana saya akan berkongsikan scope of lecture. Okey, lecture kita punya scope dekat mana. Lepas tu general pricing strategy, kita perlu fahamkan apa itu pricing strategy. Lepas tu kita akan lihat pula kepada marketplace ecosystem.
apakah ekosistem marketplace, dan kemudian kita akan combinekan pricing strategi ni ke dalam marketplace ekosistem supaya bila manfaat dia bila kita menjual dalam marketplace, kita tak terlalu rugi sebab kita telah dapat maklumat apa yang perlu di-charge, apa incur cost hujan, apa incur cost yang berlaku dalam marketplace, dan dengan itu kita senang buat keputusan untuk mendapatkan harga yang sesuai dalam marketplace. Ini hanya untuk pricing dan marketplace, meletakkan harga barang dalam marketplace. Ya. Lepas tu, di akhir sekali saya akan tunjuk macam dia punya decision structure lah. Macam mana, apa yang benda yang kita perlu lihat, apa kekangan-kekangan yang kita akan nampak, dan macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Dan exercise ni saya mungkin saya langkau sebab pada orang kata webinar yang saya buat di Polytechnic itu saya ada kasih exercise lah, tapi exercise ni diorang kena buat lah sampai diorang bertemu pada hari akhir membentangkan dengan pemasaran. Saya nak tengok dia punya ni lah. Tapi dalam webinar ni saya takkan letak exercise, tapi pada pelajar Politeknik, Melimau dan Port Dickson boleh ambil ni sebagai ulang kaji, dan boleh orang kata record, sebab benda ni dia record kan, jadi boleh digunakan berulang-ulang kalilah untuk mengingat balik apa yang kita perlu masukkan masa kita menyediakan pelan pemasaran kita. Okey, slide kita seterusnya adalah scope of the lecture. Scope of the lecture di sini adalah saya akan fokus pada dua benda. Satu adalah pricing strategy, dan yang kedua adalah marketplace platform. Okey, macam mana kita nak letakkan harga barang kita dalam marketplace platform. Okey, dalam marketplace, terutama Shopee lah, sebab kita di Malaysia Shopee adalah salah satu platform yang terkenal, jadi kita akan fokus dekat situ lah. Okey, jadi sebelum kita pergi ke jauh lagi, saya nak share satu cerita. Cerita dia macam ni. Kalau kita pergi stadium, contoh sekarang ni yang famous sekarang ni JDT lah. Itu dalam negara. Kalau luar negara sekarang Liverpool pun baru saja kalah dekat Real Madrid 1-0. But that doesn't matter. Okay, apa yang benda yang matter di sini adalah bila kita pergi ke stadium, kita membeli tiket dekat stadium, kita masuk stadium tu, kita akan jumpa ramai orang. Okay, kenapa kita beli tiket dekat stadium? Sebab kita nak tengok bola. Dalam stadium kita nak merasai, okay? Ingat merasai suasana. We want to experience apa yang kita kata, experience the environment. Okay, kita nak experience the environment. Kita akan dapat melihat secara live pemain-pemain bola sepak yang kita sukai. Bagi yang pergi dekat stadium Liverpool tu, dia akan dapat lihat Muhammad Salah. Jadi bagi yang masuk di stadium dekat JDT, dia akan nampaklah Forestry, boleh nampak Arif Aiman. Okey, itu adalah real life experience. Experience dia tak sama dengan kita tengok dekat TV. Apa kaitan stadium ni dengan cerita yang saya nak bawa ni, perkongsian yang saya nak bawa ni? Okey, kalau kita tengok dekat marketplace, dekat marketplace, dalam marketplace ada ramai orang, berjuta-juta orang. Kalau kita tengok dekat Shopee page, Shopee page, saya tak ada maklumat apa di belakang website Shopee tu ataupun marketplace platform, tapi apa yang kita boleh tengok adalah kalau kita pergi ke Facebook page Shopee, kita akan lihat lebih kurang 20 ke 24 juta subscribers ataupun follower dalam Shopee tu. Jadi kita boleh andaikan jumlah pembeli dan jumlah pelanggan di Shopee tu lebih kurang dalam jumlah tu lah. Okey, jadi memang ramai orang. Begitu juga di stadium. Kita kali kanan ada orang, kita kali kiri ada orang. Kita akan dengar orang kata cheer daripada Ultra Malaya. Macam tu juga dekat Shopee. Dia suasana dia, orang kata dia ada suasana. Kita nak pengalaman di marketplace, pengalaman apa? Pengalaman kita tengok sales, pengalaman iklan-iklan di Shopee, pengalaman kita tengok harga turun mendadak,
lebih murah daripada apa yang kita tengok di Shopee Mall. Okey, begitu juga di stadium. Dan benda yang sama, kalau stadium kita nak masuk, kita kena bayar tiket. Begitu juga di Shopee, kita kena subscribe. Itu perbezaan dia lah. Tapi suasana dia lebih kurang. Lebih kurang. Jadi maksudnya kalau kita nak orang kata merasai suasana atau the experience orang kata suasana online business atau digital business, kita masuk lah marketplace ataupun buat website sendiri, tak apa. Tapi saya tak mau bawa ke website sendiri ni, saya nak bawa lebih kepada marketplace. Jadi kita akan merasai suasana dia. Begitu juga di kita pergi ke stadium. Okay, kita nak merasai suasana dia. Jadi apa manfaat dia? Okay, kalau manfaat di stadium, kita dapat tengok bola. Manfaat di marketplace, kita dapat beli barang dengan harga yang murah. Kalau kita sebagai penjual, kita dapat menjual pada barang kita kepada ramai orang. Okey, itu adalah experience. Ingat experience. Okey, nanti saya akan kembalikan balik perkataan experience dalam saya punya webinar, saya punya perkongsian hari ini lah. Okey, ini yang anda akan bawa balik apabila anda mengikuti live ini. Okey, iaitu anda akan tengok bermacam-macam strategi yang berada dalam industri berkenaan dengan pricing ataupun cara kita meletakkan harga di marketplace. Anda akan nampak marketplace environment macam mana dan macam mana kita nak buat keputusan dalam meletakkan harga. Okey. Lagi sekali saya ingatkan webinar ini adalah khas untuk pelajar-pelajar politeknik di Merlimau dan di Politeknik Port Dickson, di mana mereka sedang menyediakan orang kata buat persediaan untuk pemasaran plan pemasaran mereka lah bagi yang semester 3 dan semester 5. Semester 5 dia orang nak present final dia orang lah, dan semester 3 dia orang baru nak mula. Jadi ini adalah sedikit pengalaman industri daripada pihak industri. Saya sebagai industry advisor, saya ingin berkongsi kepada pelajar politeknik ni apa yang berlaku di industri dalam segi membuat keputusan harga dalam marketplace Shopee. Right? Di mana saya dapatkan maklumat ni? Maklumat ni saya dapatkan daripada engagement saya dengan usahawan. Engagement saya dengan usahawan sejak 2015. Actually lebih lama lagi, lebih awal lagi, yang saya lebih aktif pada 2015. 2013 saya dah start engage dengan usahawan. Kalau saya tak silap, kalau ikut kiraan, saya dah involve lebih daripada 6 ke 7 ribu usahawan lah. Saya orang kata bergelumang dengan usahawan dalam 6 ke ribu orang. Jadi dia orang berkongsi pengalaman dia orang berkongsi masalah dia orang. Jadi ada yang berkongsi tentang pengalaman mereka dalam mengendalikan marketplace, online shopping, order stock. Jadi kita bertukar-tukar fikiran. Jadi saya mendengar pendapat dia orang dan saya sharekan di sini. Dan juga daripada operasi Labella. Okay, Labella adalah syarikat saya di mana kami telah beroperasi secara online selama lebih daripada 10 tahun. Dan kita ambil sikit pengalaman dan kami kongsikan di sini. Jadi semoga apa yang perkongsian saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada pelajar politeknik dalam menyediakan program plan pemasaran mereka. Dan juga daripada pembacaan lah. Of course, kita kena sentiasa membaca supaya kita keep updated dengan apa yang berlaku, trend terkini lah. Kita pergi ke slide seterusnya. Kalau dalam industri ataupun dalam bidang akademik, ada berjuta-juta strategi. Kalau kita nak baca lah, kalau kita rajin baca jurnal, kita baca buku teks, kita baca majalah, kita baca artikel-artikel dan juga seminar-seminar, kita akan hadapi ada beribu strategi. Okay? Sama ada di akademik ataupun industri. Dan kita perlu ingat, bukan semua strategi itu one size. Apa orang kata, one size does not fits all. Maksudnya, satu strategi mungkin sesuai dengan satu syarikat ini, dengan dia punya business goal, dengan business model dia, tapi dia mungkin tak berjaya. Strategi dia mungkin tak berjaya pada syarikat yang lain. Okey, jadi kita selalu kena buat
pengubahsuaian kepada strategi mengikut business model kita. Alright, kita pergi ke slide ke seterusnya. Apa yang kita tahu? Okay. Dari segi akademik, mungkin anda pernah dengar, pelajar-pelajar pernah dengar uh, four marketing mix, okay, ataupun the seven marketing mix. Yang ini yang dia telah diperkenalkan oleh Neil Borden pada 1949. Lepas tu dikembangkan oleh Jerome McCarthy, diintroducekan 4P dan 7P pada 1960, dan Philip Kotler. Ini siapa yang dalam bidang marketing, dia orang faham lah, dia orang tahulah siapa Philip Kotler, yang dia populariskan dan dia expandkan konsep pada lebih besar melalui penulisan buku beliau. Dan juga Boom and Bittner, dia propose satu model 4P dan 7P ni lah. Alright. Tapi dalam seminar ni kita tak akan fokus kepada semua 4P dan 7P. Kita cuma akan ambil bahagian pricing sahaja. Okay, kalau kita tengok dalam 7P, ada produk, ada price, place, promotion, people, process dan physical evidence. Okay, saya tak akan saya akan share saja. Saya tak akan huraikan. Dan juga untuk 4P, dia ada produk, price, place dan promotion. Dan lagi sekali, saya tak akan huraikan, cuma saya akan sentuh di bahagian price. Okay? Apa itu price? Apa yang kita tahu? Apa yang ada dalam price? Kalau dalam segi perniagaan online, saya akan lebih sharing lebih kepada perniagaan online. Apa yang kita tampak dalam price tu yang dibentang oleh Yusof Ba'al-Baki. Dia pelbagai MBA dan penulisannya dalam LinkedIn. Dia mengatakan dalam price ni ada strategi, ada senarai harga, list price, ada discount, ada allowance, ada payment period, ada credit term dan payment method. Benda ni biasa kita dengar sama ada di kelas ataupun bagi mereka yang usahawan, mereka biasa dengan benda ni. Okay, payment method, credit term, allowance, discount, list price dan strategi. Ini benda-benda yang biasa kita dengar. Okay. Apa yang tadi yang saya cerita tadi, apa yang kita biasa dengar sebagai pelajar, 4P, 7P. Tapi apa yang entrepreneur ataupun usahawan selalu nampak? Okay, usahawan selalu nampak, ini berdasarkan apa yang saya orang kata bergaul dengan usahawan. Apa yang usahawan nampak adalah price tu adalah cost plus margin. Price tu, ada yang mengatakan price tu adalah cost plus markup. Ada yang kata something wrong. Bateri cukup? Okey, bateri cukup. Ada yang kata tapi yang itu yang bagi usahawan yang orang kata peringkat awal. Okey, bila dia semakin advance, dia mula melihat price tu sebagai variable cost, fixed cost plus markup dan margin. Apa itu variable cost? Variable cost tu adalah cost orang kata yang sentiasa berubah. Seperti kalau macam saya dalam bidang tudung ni, harga yang sentiasa berubah adalah harga kain. Okey. Lepas tu harga kos, orang kata upah jahit, kos minyak, lepas tu kos barang-barang nak orang kata apa, nak balut tudung, nak lipat tudung, lepas tu plastik, benda-benda tu dia sentiasa berubah. Jadi maksudnya bila lagi banyak produk, lagi harga dia makin bertambah. Okay, itu variable cost. Fixed cost pula ada harga yang tetap seperti sewa kedai, gaji, elektrik. Benda tu adalah fixed cost. Dan markup margin. Ini adalah bagi usahawan-usahawan di advance sikit lah. Ada juga usahawan yang dia melibatkan diri dia dengan ejen, dia melibatkan diri dia dengan stokis. Jadi dia akan lihat
atau agent, stokis ataupun dia menyebarkan produk dia melalui orang ketiga. Okey. Jadi mereka akan melihat variable cost, fixed cost, distributor cost ataupun HQ cost dan juga markup dan margin. Dan juga yang advance lagi, yang selalu buat macam multi level, macam tu kita ada dropship, dropship pergi ke agent, daripada agent pergi ke master stokis atau master stokis, lepas tu bawa HQ. Mereka pula akan lihat price tu sebagai variable cost, fixed cost, multi level, kita panggil multi level punya cost, HQ cost dan juga markup dan margin. Jadi ini bergantung kepada usahawan tu di mana mereka. Maksudnya kalau mereka awal-awal pada peringkat mula mereka cuma dapat cost dan margin atau cost plus markup. Alright. Seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Okey, jadi untuk sebelum kita pergi ke slide seterusnya, ada persoalan semasa saya membentangkan perkongsian di Politeknik, dia mengatakan kalau sebagai pelajar kos mana yang mereka perlu lihat, okey, untuk penyediaan pelan pemasaran mereka. Okey, dalam sebagai pelajar, semasa mereka menyediakan pelan pemasaran, selalunya dia orang diberi macam bajet, okey, orang kata fictitious budget, okey, budget simulator. Okey, jadi bajet simulator tu tak silap saya dalam lebih kurang RM500,000. Okey. Jadi kalau kita ada, macam kalau pelajar ada RM500,000 of orang kata fund, okey, sebaik-baiknya jangan terus pergi ke startup. Maksudnya terus pergi ke tengah. Maksudnya mulakan dengan fixed cost, variable cost, lepas tu ikutlah mana kita nak pilih. Sama ada kita nak pilih distribution HQ plus markup dan margin, ataupun kita nak terus pergi ke multi level, maksudnya dropship, agent, stokis, master stokis, like that. Okay, saya yang kita patah balik pada chart slow tadi. Okay, kalau pelajar nak mula dalam menyediakan pelan pemasaran, saya cadangkan dua yang terakhir tu. Alright, you boleh plan untuk dua yang terakhir sebab nombor satu, you diberi fictitious budget untuk diuruskan. Jadi yang tu, nombor satu, you kena fikirkan you punya gaji, you kena fikirkan sewa kedai, you kena fikirkan you punya marketing. Jadi untuk benda semua tu dia melibatkan variable cost dan fixed cost, di mana anda semua dah belajar. Okay, macam mana nak bermain dengan benda tu. Okay, sekarang ni dah faham dah faham apa itu price, kat mana kita nak ambil, okay, apa yang usahawan kebanyakan nampak. Jadi pelajar boleh applykan benda ni, applykan dua benda yang bawah ni, price, variable cost plus fixed cost, distributor, price, variable cost plus fixed cost, multi level. Itu you boleh main dekat sini untuk sediakan pelan pemasaran anda, terutama kalau nak main dekat marketplace sebagai salah satu strategi anda memasarkan produk anda ataupun menjual produk anda. Oh, berarti running low. Kita berhenti sekejap. Okay, running low pula. Okay, sekejap. No worries. Lepas ni kita akan pergi slide kedua. Okay, slide kedua. Taruh tu. Ini bukan pada komputer yang main ni, tapi ini apa ni yang saya nak tengok untuk komputer monitor ni. Alright. Okay. On. Alright. Okay, sekarang kita akan bergerak pula ke slideshow kita seterusnya. Okay. Tadi saya ada cerita pricing, mana nak pilih. Jadi di sini saya pula akan berkongsi pula kenapa price tu important, harga tu important. Dia penting kerana dia menentukan jualan kita, dia menentukan profit kita, dan dia menentukan perkembangan perniagaan kita ataupun sales, profit, growth. Jadi bila kita buat pricing strategi yang betul, kita akan dapat sales yang kita nak. Saya tak boleh kata sales tu tinggi,
Tapi ada sales yang tinggi, ada sales yang, tapi kita nak sales yang kita nak sales yang kita rancang. Okay, daripada sales yang kita rancang, kita boleh dapat keuntungan atau profit yang kita rancang. Dan daripada bila kita ada profit, kita boleh buat simpanan, kita boleh ataupun cash reserve, kita boleh selitkan sedikit profit itu untuk growth dan juga untuk marketing. Jadi sebab itu penentuan harga adalah penting kerana dia melibatkan sales, profit dan growth. Alright. Kita pergi pula kepada slide yang seterusnya. Okey, apa dipanggil cost, ini dipanggil price strategy. Apa yang kita tahu? Okey, price strategy ni ada banyak. Tak silap saya ada 14. Tapi dalam perbentangan ini, perkongsian ini, saya cuma akan pilih 5. Dan kalau you all tengok, you all keluar ke pasar, keluar ke industri ataupun keluar ke pekan. Orang kata keluarlah berhubung dengan perniaga. You akan nampak 5 benda ni adalah benda yang selalu digunakan, iaitu cost plus strategy, competitive pricing, value-based pricing, price skimming dan penetration pricing. Okey, ini dia pula. Okey, jadi kita go through one by one kat sini ya. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan ini yang saya kata ada 14 tu. Yang 14 ni dia panggil, kita pergi dekat sikit. Dia ada di sini penetration pricing, promotion pricing, economic pricing, value pricing, premium pricing, captive pricing, price skimming, dynamic pricing, psychological pricing, competitive pricing, bundle pricing, cost plus pricing, geographical pricing dan premium pricing. Ini adalah 14 strategi pricing yang ada di sana mengikut artikel yang saya dapat di QuickBooks. Alright, dia kata 14. Tapi saya cuma akan bawa 5 saja. Saya akan bentangkan 5 saja. You all boleh, kalau siapa yang nak slide ni boleh letakkan di ruangan komen. Saya akan sharekan link untuk dia. Tapi bagi pelajar Politeknik Port Dickson, you dah ada salinan jadi boleh tengok kat sini. Okey, apa itu cost plus strategi? Saya tak mau define dia dalam bahasa akademik, saya definekan dalam bahasa yang mudah. Cost plus strategi adalah calculate cost kita, letak markup. Okey, dia lebih kurang macam slide saya yang tadi saya cerita pricing tu equivalent to cost plus margin ataupun markup. Okey, itu cost plus strategi. Lagi satu strategi dipanggil competitive pricing. Competitive pricing, simple definition dia adalah kita tengok kepada pesaing kita, berapa harga yang dia letak. Lepas tu berapa harga yang dia letak, itulah harga yang kita akan letak. Tapi dia agak berbahaya kalau kita ni startup entrepreneur. Maksudnya kita nak ikut macam mana Speedmart letak harga. Ini kalau kita dalam bidang retailing. Okay? Kita kalau Maidin letak harga, kita nak ikut harga Maidin. Tak boleh. Kita kena kira kos kita. Dan untuk competitive pricing ni, sebaik-baiknya bila kita ada volume. Bila kita bermain dengan volume, okay, kita boleh tengok kita punya komputer macam mana dan kita boleh matchkan. Okay? Tapi kalau awal-awal, bajet kurang, volume tak ada, this is not a good strategy untuk usahawan. Dan dia sesuai untuk bagi mereka yang bermain volume dan juga untuk yang dah lama lah, okay, yang ada pengalaman. Seterusnya, value-based pricing. Value-based pricing adalah kita meletakkan barang pada certain harga. Selalunya harga dia agak mahal sikit, tapi kita includekan perkhidmatan. Kita includekan hadiah, kita includekan tawaran. Dan selalunya value-based pricing ni, pemain dia adalah pemain-pemain usahawan-usahawan yang agak berpengalaman bila dalam niaga ni. Maksudnya mereka dah ada dalam 5 tahun, 6 tahun. Mungkin mereka usahawan-usahawan yang
belajar, sama ada dia belajar dengan usahawan yang dah lama atau dia pergi kelas, spesifik kelas. Okay, jadi selalunya mereka akan main value based pricing. Maksudnya diletakkan pada satu harga dan harga tu dia jalan sekali dengan perkhidmatan atau dikasih hadiah. Contoh, okay, kita ambil satu contoh, kita ambil contoh untuk syarikat besar. Contoh macam Huawei. Huawei dia memberikan dia giveaway, tak silap saya dia give ada satu program tu Huawei ke saya tak ingat lah. Dia give away mesin pembuat kopi. Huawei rasa. Rasalah apa ni. Mesin pembuat kopi dengan harga yang percuma. Ada yang kadang-kadang dia letaklah RM30. Tetapi dia letakkan servis. Dia letakkan harga, dia kasih gift. Okay, gift tu adalah kopi, beberapa jenis. Tapi benda tu customer akan datang balik untuk replenish kopi. Okay, dia cuma kena ambil kopi kat dia. Saya tak silap Nescafe pun ada buat macam tu. Lepas tu lagi satu Huawei dia buat filter air. Filter air dia giveaway. Dia giveaway kepada pelanggan sebab dia nak main volume. Apa yang dia buat, dia giveaway tapi dia kasih servis. Macam ni mungkin dalam 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali datang buat servis. Kat situ kita kena bayar lah. Okay, kadang-kadang dia kasih gift, kasih offer. Itu contoh Huawei. Kalau macam di Labella, dulu kita ada buat pembelian tudung akan dapat, contoh bila dekat raya, kita kasihlah ampau, bekas sampul raya. Kadang-kadang ada yang dapat pin, brooch free. Jadi kita selalu akan, itu dipanggil value based pricing. Alright. Dan lagi satu adalah price skimming. Price skimming ini bermaksud kita letak barang tu pada harga yang tinggi. Lepas tu kita tengok market macam mana. Okey, selalunya bila pada harga yang tinggi, lepas tu kita tengok market macam mana, lepas tu as time goes by kita turunkan harga. Lepas tu tapi benda ni dia selalu melibatkan produk-produk yang trending. Okey, produk-produk elektronik, produk-produk yang seasonal. Contoh, kita ambil contoh ya. Contoh yang paling terdekat yang kita pernah alami adalah face mask. Okay, pada waktu pandemik, face mask dikeluarkan pada harga agak tinggi juga. Tapi bila dah lama, orang ramai dah pakai, harga face mask tu kita nampak dia menurun. Okay, mungkin lepas pandemik ni, mungkin dah tak ada dah. Okay, kita tak tahu. Tapi itu adalah salah contoh bagaimana face mask menggunakan price skimming method. Elektronik lagi satu. Elektronik terutama, kita ambil lah komputer lah contoh, komputer kalau brand tu keluar, model tu keluar, model baru, harga dia agak mahal. Contoh komputer Asus lah, komputer Asus certain brand, certain model, dia baru keluar, maksudnya baru diintroduce ke dalam market, harga dia tinggi. Tapi kita biarkan notebook tu untuk lepas 2 tahun, harga dia akan turun sebab ada pengeluaran produk-produk baru. Begitu juga dengan handphone. Kita nampak handphone very clear. Contoh macam iPhone sekarang ni, macam kita ambil lah iPhone 8. iPhone 8 masa dia keluar dulu agak mahal. Tapi bila dah lama dah keluar iPhone 13, iPhone 8 kita boleh dapat kurang pada RM1,000. Kurang daripada RM1,000 kita dah dapat dah. Ini adalah salah satu contoh price skimming. Alright. Seterusnya adalah penetration pricing. Penetration pricing adalah kita letakkan produk pada harga yang rendah. Lepas tu kita letak pada harga yang rendah. Lepas tu kita naikkan sikit harga tu. Okey, naik 20 sen, naik 30 sen. Okey. Ini adalah bagi produk-produk yang baru. Okey, lain daripada elektronik. Lepas tu dah produk tu unik. Okey, selalunya produk-produk consumer, fast moving goods. Okey, dia naik sikit, dia tak naik gradually. Software, tapi software ni dia selalunya di bawah kategori premium. Maksudnya orang guna for free untuk 14 hari, 30 hari. Lepas tu selepas 30 hari, kita boleh upgrade ke premium. Okey,
Tapi mereka juga menggunakan penetration pricing, okey. Uh, dan juga dia ada apa orang kata intersect dengan strategi apa dipanggil premium pricing. Lagi satu, okey, penetration pricing ini juga digunakan oleh platform marketplace. Platform marketplace ni bila kita masuk, dia open for free. Okay, siapa-siapa boleh masuk mendaftar sebagai pembeli ataupun penjual. Setelah sekian lama, orang dah selesa dengan penggunaan marketplace, dia orang dah seronok menjual, bagi penjual, marketplace akan introduce, setiap penjualan dia akan charge 2%. Ini pada Shopee. Okay. Sebelum ni, free shipping. Okay, free shipping bagi penjual. Setelah sekian lama, benda dah stable, lepas tu Shopee pun dah start ada warehouse sendiri, dah ada dia punya internal, orang kata, supply chain dia sendiri, dia dah introduce standard delivery, di mana kita juga melihat Shopee juga dia dah jadi dia ada delivery service dia sendiri. Jadi untuk delivery service tu, okey, nombor satu, kita sebagai penjual, kita masih lagi boleh dapatkan free shipping kepada buyer. Tapi kita yang kena subsidize. Yalah, kita kena letakkan duit untuk subsidize. Ini lebih kurang macam kita buat kita kasih value kepada customer lah, tapi melalui Shopee. Lagi satu, penetration pricing dalam bidang retail lah. Bidang retail, air kotak, air Milo, benda-benda tu dia akan main. Dan juga penetration pricing dia agak popular di kalangan pelajar politeknik. Bila mereka nak preparekan final marketing plan. Dan dari sini ada juga soalan semasa saya bentangkan, adakah penetration pricing ni ada yang terbaik? Saya tak kata penetration pricing ni adalah terbaik. Apa yang saya kata, ada 5, saya tak mau kata dia yang terbaik, tapi yang macam saya cerita tu, dia ada 5 strategi yang paling common. Dan dia bergantung pada business model kita. Jadi kita kena tengok business model kita kena tengok cost kita tengok pada capacity kita, baru kita pilih salah satu. Okey, kita boleh pakai juga yang 14 strategi tu. Tapi kita kena tengok dalam kita punya circle, siapa yang pernah main. Okey, kalau kita yang 5 common ni, kita ada orang yang kita boleh refer. Maksudnya, selain daripada kita pembacaan, kita boleh refer kepada usahawan-usahawan yang lain yang pernah buat benda ni. Jadi, dia orang boleh share kalau main penetration pricing ni sampai takat mana. Kalau main price skimming sampai takat mana. Apa masalah-masalah dia. Kita senang nak dapat data. Tapi kalau kita main lagi yang 14, luar daripada 5 ni, bukan nak kata benda ni tak boleh. Boleh. Tapi kita kena pastikan ada orang lain yang buat. Supaya kita dapat belajar daripada mereka. Okay? Kalau kita betul-betul confident, tak apalah, go ahead lah. Okay, tapi kalau kita tak ada data sekarang, sebab kita sekarang dalam zaman fourth industrial revolution, di mana data orang kata big data tu adalah penting. Data itu adalah komoditi. Jadi kalau kita tak ada data, keputusan kita will not be an informed decision. Jadi kita mungkin ketinggalan sikit lah. Alright. Dan seterusnya, dia ada banyak lagi. Okay. Ada banyak lagi, macam saya cakap lah, ada banyak lagi yang 14 tu. Jadi selepas ini saya akan bawa pula kepada, saya dah cerita tadi pasal pricing strategi. Lepas ni saya akan bawa pula kepada marketplace. Okay, saya akan buat kepada marketplace. Lepas tu kita akan meshkan. Okay, kita akan meshkan marketplace ni dengan cost. Kita apa yang cost involved dalam marketplace. Lepas tu, apakah strategi? Okay, apakah strategi yang kita nak gunakan antara 5 tu, okay, dalam marketplace? Okay, kadang-kadang kita guna satu. Kita tak boleh guna sekaligus. Kita cuma boleh guna satu pada satu masa. Okay, kita tak boleh guna 2-3 pricing strategi pada satu masa. Maksudnya, mungkin kita boleh buat satu campaign di mana kita guna pricing strategi ni. Habis campaign, kita buatlah pricing strategi yang lain. Alright. Jadi saya akan try relatekan marketplace, pricing strategi, costing pada slide yang seterusnya.
Kalau kita tengok live kita sekarang dah 43 minit. Jadi saya rasa saya tak sempat lah untuk berkongsikan orang kata nak berkongsikan slide seterusnya. Mungkin saya akan buat satu sharing kemudian mungkin besok. Okey. Jadi saya touch sikit tentang marketplace. Okey. Kalau kita tengok dekat marketplace, okey, marketplace Shopee. Senang. Kalau Malaysia ni orang selesa dengan Shopee. Saya juga bermain dengan eBay. Dia ada Amazon apa semua. Amazon pun ada. Tapi untuk webinar kali ni kita akan bermain dengan Shopee. Kalau kita pergi ke Shopee, kat sinilah kita akan nampak ramai orang berniaga kat situ. Dan kita akan nampak bila kita buka Shopee, kita akan nampak orang kata banyak promosi macam buy one get one. Kita akan nampak free delivery, kita akan nampak free return, kita akan nampak orang mention pasal high quality. Okey, jadi saya akan kembangkan lagi tentang marketplace ni pada webinar saya yang seterusnya. Okey, webinar ni saya akan biarkan di page saya dan saya akan kembangkan di LinkedIn dan juga saya kembangkan di YouTube. Tak silap saya share juga dekat saya punya page di Iskandar In Person. Alright. Jadi itu adalah sharing untuk hari ini. Okay, sharing untuk hari ini di Iskandar In Person by Labella melalui My Digital Journey. Okay, kalau nak hubungi saya, nak berbual dengan saya, bolehlah follow saya di facebook.com iskandar.husin. Kalau di LinkedIn, ini adalah address dia. linkedin.com/in/iskandarhusin. YouTube, pergi ke YouTube, tag Iskandar In Person, akan nampak lah apa ni saya punya video-video yang saya letakkan. Saya akan mula letakkan banyak-banyak video sebab sekarang ni, sebelum ni kami mempunyai di sinilah ada kekangan sikit lah dari segi internet. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada Unify, kita dah ada fiber di tempat ni. Jadi akan lebih banyak kandungan-kandungan yang bermanfaat dalam bentuk video dan live yang akan dikongsikan sama ada di Facebook saya, di fanpage saya, di LinkedIn dan juga di YouTube. Okey, boleh WhatsApp saya pada nombor ni 016-220-7025. Jadi sehingga sampai tahap ni lah, kita sampai takat ni lah sharing untuk hari ni selama 46 minit. Okey, lebih kurang dekat sejam lah. Nak panjang-panjang pun payah juga kan, sebab nanti saya akan sharekan kenapa kita tak boleh buat, bukan tak mau buat, boleh buat, tapi sebaik-baiknya webinar ni kita main dalam sejam je. Lepas tu nanti saya akan terangkan melalui pengalaman digital saya, okey, apa yang benda elok, apa benda yang menarik, ada apa benda yang menghasilkan result, benda tu melalui webinar siri saya. Okey, sampai setakat ni, kita jumpa lagi dalam siri webinar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rasa video ni bermanfaat, bolehlah kongsi, like, okey, dan sharekan dengan kawan-kawan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.